Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang sedang menonton video ini. Kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan termasuk saya, iaitu Intan, Nabiha, Fariha, Hashir Amin dan saya Muhammad Khairul Hadi, ingin membentangkan tentang sebuah tajuk iaitu fatalisme. Antara dua itulah. Okey, apakah perisian yang akan kami kongsikan kepada anda semua? Okey, di sini kumpulan kami akan berkongsikan kepada anda tentang apakah definisi dan sedikit penerangan, kemudian cara melawan pemahaman fatalism dan sebab kenapa kami memilih topik ini. Okay, dan saya diberi tugas untuk membentangkan tentang definisi fatalism. Fatalism adalah sejenis sikap dalam menghadapi permasalahan atau hidup. Apabila fahaman seseorang dianggap sangat putus asa dalam segala hal, maka inilah disebut sebagai fatalism. Dalam fahaman ini, seseorang sudah dikuasai oleh nasib dan tidak boleh mengubahnya ataupun berserah. Fatalism sangat berbahaya bagi perkembangan sesuatu bangsa. Ia juga dapat dikaitkan dengan kesihatan mental seseorang, terutamanya yang telah didiagnos menghadapi kemurungan. Untuk penerangan, Islam melarang umatnya mempunyai pemahaman fatalism kerana pemahaman ini menjadikan seseorang itu hanya berserah kepada takdir, sehingga menanam perasaan pesimis, berserah diri serta berputus asa. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajar umatnya untuk sentiasa bersikap optimis, berikhtiar dan tidak berputus asa dengan setiap kejadian yang menimpa diri. Selain itu, fatalism juga menjadikan seseorang mukmin itu tidak mengimami rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mendapat kemiskinan, dia akan berputus asa. Atau apabila seseorang itu mendapat kesakitan, dia akan berfikir bahawa dia akan sentiasa sakit. Atau apabila seseorang itu menjadi seorang jahat, dia akan hilang keinginan untuk kembali menjadi baik. Apatah lagi, sewaktu pandemik COVID-19 ini, terdapat ramai yang mudah berputus asa apabila didapati mereka positif atau kehilangan orang yang tersayang dan tidak reda akan pemergian. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Hashir Amin bin Syam. So, saya akan terangkan kepada anda bagaimanakah cara untuk menjauhkan diri dari terjerumus dalam pemahaman fatalism ini. Okay, caranya adalah dengan tawakal. Okay, apakah itu tawakal? Okay, tawakal ni adalah dengan menyandarkan segala permasalahan kepada Allah SWT dengan mengupayakan apa yang dicari dan menolak apa-apa yang tidak disenangi. Juga disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah SWT. Okey, agama Islam juga selalu mengajar kita untuk menempuhi segala masalah ataupun ujian yang dialami dengan penuh usaha dan tidak mudah berputus asa. Okey, jika seseorang itu mengalami sebarang masalah, maka Islam mengajarkan kita 4 perkara yang perlu dipraktikkan oleh setiap Muslim, yang boleh diringkaskan kepada akronim doa. Okey, yang pertama D adalah doa. Yang kedua U adalah usaha, dan yang ketiga I adalah inisiatif, dan yang terakhir T adalah tawakal. Saya akan menerangkan tentang sebab-sebab kenapa grup kami memilih istilah fatalism. Yang pertama, fatalism amat mudah untuk dikaitkan dengan agama Islam. Dan di dalam Islam juga terdapat ajaran untuk menangani masalah pemahaman fatalism ini seperti tawakal, redha dan juga percaya kepada qada dan qadar. Sebab utama kami memilih istilah ini adalah kerana ini adalah pertama kali kami mendengar istilah ini. Jadi kami ingin cuba memahami istilah ini dan membantu orang lain untuk cuba memahaminya sebagai ilmu tambahan. Sebab kedua, istilah fatalism ini mungkin sedikit sebanyak dirasai oleh para pelajar dan juga mahasiswa yang sedang menjalani sistem pembelajaran
secara di atas talian yang memberi pelbagai bentuk tekanan seperti tekanan kerja yang banyak, kemudahan yang tidak sempurna seperti internet dan kewajipan terhadap ibu bapa di rumah juga. Oleh itu, mempelajari tentang perkara yang berkait rapat dengan keadaan diri kita sekarang adalah sesuatu pencerahan terhadap diri sendiri dan untuk tidak berputus asa. Kesimpulannya, fahaman fatalism ini merupakan pilihan diri kita sendiri dalam menentukan kesihatan mental diri kita. Apabila kita memilih untuk reda, pastinya kita akan lebih bersyukur dengan nikmat dan pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu, fikiran, emosi dan sikap negatif juga dapat dikawal dengan sebaiknya. Hal ini akan menjadikan kita lebih proaktif dalam mencari kebahagiaan walau apa jua keadaan. Akhir sekali, janganlah kita mudah berputus asa, sentiasalah mencari peluang untuk bangkit, usaha dan seterusnya bertawakal kepada Allah. Dan marilah kita bersangka baik terhadap apa jua yang bakal berlaku pada masa akan datang.